Okay, dia dah record. Okay, kita pergi kepada. Alright, so this is as per last week. Last week, last Tuesday, sorry. Okay, last Tuesday. Okay, so we have done on the introduction to first law of thermodynamics. Alright, so kita sampai dekat, saya punya ni pun dah hang. Okay, sampai ke sini. Kita dah buat dia punya latihan. Hang, sekejap. Okay. Okay, kita dah buat latihan spring work. Alright. So basically, in first law of thermodynamics, we are discussing on the how the work develop inside the system. Okay, depend on the condition lah. Okay, kita ada beberapa condition. Okay, the example here is what we done during Tuesday. Okay, we determine the effect of heat being transferred towards the spring work. Okay, alright, so today we proceed with another work. We call it as a moving boundary work. Okay, so basically, as we have determined earlier, hari Selasa itu hari. Okay, the work is defined by pressure times your volume, which means dV means that change in volume. Okay, that's why you can get the units of kilojoule. Alright, okay, so you must have kilojoule. Work is kilojoule. Okay, means that it's pressure Newton meter times your volume meter cube. Okay, dipotong-potong dapat Newton meter. Okay, alright, so moving boundary works. Okay, saya share dulu lah, senang. Tak share dia tak ni. Okay, alright, jap, saya buka pen. Okay, so this is your boundary works. Okay, so it depend on the volume. Okay, but the volume is dV means change in volume from one to another, first step to another step. This initial towards the end. Okay, so basically it depend lah. Okay, depend on the process itself. Okay, this is for in general. Alright, but for gases, okay, so we call it as a ideal process. Okay, so we have the general equation of PV to the power of n, okay, is equivalent to C, constant. Okay, so this is general equation for gases. Okay, which means that this n will depend on the excess path or the difference value. Okay, depend on the process itself. Okay, this is n for general. Semua general kita pakai n. N ni kita belum ada determine. Kita ada satu unknown. Okay, but for example, if we are determine the engine. Okay, engine normally kita pakai n dia sama dengan K. K is the ratio of Cp over Cv. Okay, specific heat at constant pressure per specific heat at constant volume. Okay, that will represent the n. Okay, so here this n value will depend on the process. Okay, depend on the process. Okay, so this is for general. Either you want to use the let's say you are assessing the water. Okay, you can use this equation, or also if you are using the gases, okay, also you can use this general equation. Okay, alright, so we have types of moving boundary works. Okay, so basically in general, let's say for example you have a vessel. Okay, so this is your moving cylinder. Okay, so this moving cylinder will determine your volume. Okay, so if you have frictionless
container, something like this. Okay, so this can be moved up and down depend on the heat being supplied. Okay, so heat being supplied will increase your pressure. Okay, increasing pressure also will increase your volume. Okay, so we have change in volume. Okay, so basically it depends on the process itself lah. So in general, we have 5 types of moving boundary works. Okay, in general. So in your scope we have 5 types. So first of all we call it as a constant volume. Okay, so boundary work for constant volume, and then we have, ini saya ketepikan dulu. Okay, and then we have constant pressure. Okay, and then we have constant temperature, and then adiabatic. This adiabatics mean it being insulate, no heat transfer. Okay, the pressure, the vessel is being well insulated, so which mean that no heat being added or heat being lost to the environment. Okay, itu maksudnya adiabatic, dia dah ditebat, penebat. Okay, dah ditebat. And then boundary work for polytropic process. Okay, this polytropic process is general. Okay, when you talk about N, this is your general equation. So for general equation we can define it as a polytropic. Okay, polytropic means apa jua lah proses lain daripada yang kita buat assess. Okay, so general equation dia dekat polytropic. Nanti kita akan tengok. So in general, for moving boundary work, this is your equation. So your total work is your stage 1 to 2. Okay, your pressure times change in volume. So you have the units of kilojoule. Okay, alright. So first we look into the first moving boundary work. Okay, ataupun kita panggil sebagai WB, boundary work. Okay, so boundary work for constant volume. Okay, so bila kita cerita pasal constant volume, kita tak cakap constant volume. Lepas ni kita akan cerita dia adalah isochoric. So kena bear in mind, masuk dalam kepala otak, bila dia tulis isochoric, automatically is a constant volume process. Ini dia punya term. Dia ada dia punya nama dia sendiri. Okay, so kalau dia cerita dalam soalan ke dalam periksa ke, dia cakap isochoric, maknanya dia adalah constant volume process. Okay, so bila kita cerita pasal constant volume process, we have change in pressure. Ni dekat pressure line. So process 1 to process 2, we have change in pressure, but the volume remain constant. Okay, so when we have volume remain constant, no change in volume. Okay, so the total work will be 0. Ini 0 makna tak ada kerja di situ Okay, it will be 0. Okay, so the boundary works become 0, kosong. Okay, so for gases, okay, so for gases, the ideal for gases, okay, so as you have your process 1 to process 2, PV, MRT, okay, PV, okay, P1, V1, kita masukkan bawah, MRT1, okay, sama dengan P2, V2, MRT2. Okay, so dekat sini bila kita constant, M dia constant sebab mass dia constant. Okay, universal gas constant dia pun constant sebab dia bukan berubah kepada gas lain. Kalau gas lain dia R dia berbeza. Okay, sebabkan dia gas yang sama, okay, kita boleh potong. Okay, so as we have no change in volume, so
So V1 dengan V2 sama. So V1 sama dengan V2. Okay, constant V1 sama dengan V2 Dia dekat satu titik yang sama. So V dia sama, volume dia sama. So potong ni juga. So dia akan dapat equation yang ni. Okay, so this is for constant volume. Okay, so benda ni akan ada isokorik. Okay, akan banyak kita pakai dekat bila kita buat assessment untuk gas, terutama dekat auto cycle ataupun kita nak buat 4 stroke nanti, 4 stroke assessment nanti kita akan banyak pakai isokorik ni. Okay, so jangan lupa alright, so this is the isokorik. Okay, so kita tengok satu contoh. Alright, so the pressure of the gas inside an aerosol can is 1.2 bar. Okay, the temperature is 25 degrees C. So will the aerosol explode if it is heated to a temperature of 600 degrees Celsius? Okay, and then assume the aerosol can is unable to withstand pressure excess of 3 bar. So which mean that we need to determine what is the pressure during this 600 degrees Celsius. Okay, so bear in mind gas inside aerosol. Okay, dalam satu botol aerosol tu, okay, bila kamu preheat ke macam ni, maknanya dia preheat lah kan, kamu supply heat. Okay, so aerosol can ni dia tak expand, dia tetap sama, dia fix. Okay, which mean that is constant volume, so is a isochoric process. Okay, so given P1 is 1.2 bar. Okay, bar. Okay, and then T1 is 25 degrees Celsius. Okay, so T2 dia bagi sama dengan 600 degree Celsius. Okay, so sekarang nak cari P2. Okay, so sama juga tadi PV, P1, V1, MR, T1 sama dengan P2, V2, MR, T2. Okay, alright. So mass dia sama, dia tak ada berubah, tak ada bocor. Kalau ada bocor, mass dia berubah. Okay, so sebabkan kita assume tak ada bocor lah, hopefully lah. So tak ada bocor, kita potong. Dan tetap dalam ni gasnya adalah aerosol gas tu. Okay, dia tetap yang sama, benda yang sama, kita boleh potong. Okay, volume dia tetap sama juga, so dia sama. So kita dapat P1 T1. Okay, so P2 T2. Okay, so kita nak cari P2. So P2 sama dengan P1 per T1 times T2. Okay, so dekat sini masukkan value, dapat jawapan bar. Okay, boleh? Boleh, sir. Mudah kan? Okay, percik calculator dapat jawapan. Okay, nanti tengok berapa bar ni, adakah dia lebih daripada 3 bar. Kalau lebih daripada 3 bar, dia meletup. Kurang daripada 3 bar, dia masih bertahan. Okay, right. Sir, unit tu semua nak tukar ke? Okay, kalau macam ni, kamu tengok kalau kamu tukar pun, dia tetap sini. Okay, contoh sini bar. Okay, ini degree Celsius. Ini saya bagi kamu contoh je tau. Sini pun bar. Ini degree Celsius. Okay, so ini adalah ratio. Sebelah sini ratio sini ke sini, ratio sini ke sini. Dia ratio je. Okay, ini simple matematik bukan maksud saya
Kalau nak ikutkan dia punya law dia, kita kena tukar. Tapi bila kita buat, kita simplify the equation. Okay, simplify, kita dapat ratio. Macam ni dia cuma ratio. Pressure per temperature. Okay. So kalau kamu tukar Kelvin pun, okay, kalau kamu tukar Kelvin pun, dia akan potong-potong. Kat sini dia potong, sini potong. Okay. So sini degree Celsius potong, tinggal bar. Sebab kiri mesti sama dengan kanan, sebab dia sama dengan unit dia mesti sama. So dia akan keluar bar jugalah. Okay, boleh faham dia simple matematik. Kalau nak tukar boleh, takut kamu confuse. Okay, kalau tak tukar pun tak apa, tapi kamu kena faham lah. Simple matematik dia. Okay, tapi kalau kamu masih tak ni, better tukar lah. Right, tak takut confuse. Okay, boleh Boleh. Okay. Alright. So tadi kita tengok isochoric. So kita akan tengok constant pressure. So constant pressure kita panggil sebagai isobaric. Nak senang ingat, pressure bar, isobaric. Okay. So isobaric means constant pressure. Okay. So isobaric, constant pressure. Sebab dia bar, pressure, unit bar. Okay. So let's say for example you have a vessel, something like this. Okay. So you have a vessel and then you supply heat. Okay, supply heat, supply dia naik. Okay. So kat sini benda ni adalah boleh bergerak. Okay. So dia boleh bergerak. So pressure remain constant, but the vessel will increase. Okay. So the vessel increase, the volume also increase. Okay. So start from initial, dia pergi kepada ini dia punya last. Okay. So kat sini lah contohnya lah, kalau dia dah naik tinggi kat sini lah contohnya lah. Okay. So volume dia dah naik. Okay. Then dia punya pressure tetap constant. So that's why we call it as a constant pressure. Isobaric, constant pressure. Okay. So for general, this is your general equation. Okay. Kalau untuk water, dia punya kira dia ni lah. Kalau untuk gases, okay, so V dengan volume dia kena determine satu persatu gunakan PV-MRT. Okay. So for ideal gas, from state 1 to state 2, okay, sama juga kita pakai PV, P1, V1, MRT1. Ni M kecil okay, sama dengan P2, V2, MRT2. Okay. So V1 tak sama dengan V2 sebab dia dah naik. Okay. Yang sama adalah pressure. Sebab dia proses ni pressure 1 dengan pressure 2 satu line. So pressure 1 dengan pressure 2 boleh potong sebab dia sama. Mass tetap sama, kita assume tak ada bocor. Okay. Universal gas constant pun tetap sama sebab kita assume dia tak berubah. Kalau gas tu contohnya carbon dioxide, kat ujung nanti proses pun tetap carbon dioxide. Kecuali dalam tu ada chemical reaction, masuk carbon dioxide, keluar jadi oksigen. Tu lain. Okay. So masih lagi tetap sama constant dia punya gas. So kita potong lah. So yang tinggal adalah volume dengan temperature. So dapat macam ni. Okay. So this is the process for gases. Okay. Sebab kita nak cari dia punya karakter. Apa dia punya V2, apa dia punya V1. Untuk gas. Okay. Kalau untuk water, terpaksa pakai steam table. Okay. Steam table nak cari dia punya pressure dengan temperature. Ini untuk gas.
Okay, kena bezakan So kalau macam ni nak dapat point 1 dengan point 2 mana nak cari? Kalau untuk water kita pakai steam table. Kalau untuk gas kena pakai formula ni, PV-MRT. Okay, so kena bab sampai bila-bila gas PV-MRT. Water ada tak ada steam table. Okay, alright. So kita tengok satu contoh. A frictionless piston cylinder. Kita tengok apa sini. Frictionless. Ini satu keyword. Maknanya dia boleh bergerak. Kamu punya vessel tu boleh bergerak. So dia akan jadi constant pressure. So keyword-keyword ni kena hati-hati. A frictionless piston cylinder device contain 4.5 kg of water vapor. Ni kat sini dia pakai water vapor. Dia bukan pakai gas. At 0.4 MPa and 200 degree C. So kat sini kamu tak boleh pakai PV-MRT. Tak boleh. Sebab dia water. Dia bukan gas. Heat now transfer to the steam until the temperature reach 250 degree C. If the piston is not attached to a shaft and its mass is constant, right? So determine the work done by the steam during the process. So dekat sini macam biasa kita buat dia punya graf dululah. So pressure dia, kita ada pressure P, kita ada volume. So pressure dia starting dia tak bagi. Dia cuma bagi water vapor. 0.4 MPa. Kat sini contohnya dia punya temperature dia. Kat sini pun kita boleh buat dia punya T lah. T temperature. So sini 200. Sini 0.1 bagi kepada 0.2. Kecil sangat. So sini 250. So sebabkan dia frictionless, so pressure dia sama. So dia beri adalah P1 0.4 MPa. Lepas tu dia ada P2. Apa dia ada? T1 200 degree C. So heat is now transfer. T2 dia bagi sama dengan 250 degree C. So dekat sini sebabkan dia adalah constant pressure, P1 sama dengan P2. Alright. So tengok dia punya ni. Ni dia punya formula. Sebab dia dah derive daripada di atas ni. So work sama dengan M mass P V2 tolak V1. Ni volume. Alright. So kat sini kita punya task adalah kita kena cari ni dengan ni. Volume dia. So dalam steam table boleh tolong carikan tak? Steam table specific V1 berapa? Boleh carikan tak? Meter cube per kg kan? Meter cube per kg. Kat sini cari juga. Boleh tolong carikan? Okey. Sedang kamu cari ni, saya ni kan dia punya units. So mass kamu dalam unit kg. So pressure kamu dalam unit MPa. Sama je, megapascal MPa. So V2 kat sini kamu masukkan unit meter cube per kg.
V2 meter cube per kg. Okey, tolak dengan V1 meter cube per kg. Okey. Alright. So, ini kamu keluarkan. Potong kat sini. Okey. So, unit dia kilojoule. Bukan kilojoule ni, megajoule kot. Nanti kamu tengok. Dia megajoule ke kilojoule? Saya rasa macam sebab dia MPa. Kalau kamu tukar kepada kPa, kPa dapat kilojoule lah. Kalau MPa dapat mjoule. Okey. Nanti kamu tengok. Okey. So yang ni boleh dapat Boleh? Tak jumpa ke? Tak jumpa? 0.4. Kamu tengok dekat mana tu? Table? Superheated water ke sir? Tak. Dia jangan terus jump. Pergi ke dekat saturated dulu. Table A4 A-4 kan. Okay. Kamu tengok dia punya temperature 200 degree C. Berapa dia punya pressure? degree C saturated. Mixture tu. Table A4 A4 ke A5? A-4 ke A-5? Saya dah lupa. Yang saya cakap water A-4 Kan? Dia tulis 1554 kPa. Apa tu? Dekat 200 degree Celsius. Okey, dekat 200 degree Celsius, pressure dia berapa? 1559 155.9. 1554.9 155.9 MPa. KPa. Okey, so maknanya kalau dalam MPa tu maknanya 1.5. Betul? Betul. 1.5 MPa. So maknanya dia duduk kat mana? Dia duduk dekat liquid, mixture ataupun superheated. Dia duduk kat mana? Dia duduk dekat condense. Condense. Bukan. Okey, tengok kita buat dia punya graf dia balik. Okey, ni revision kamu Okey, ni kamu punya graf dia So ni dekat sini. Okey, ni kamu punya temperature lah contoh. Ni kamu punya volume contoh. Okey. So bila dia duduk dekat saturated, contoh kita assume dia saturated. Okey, saturated 200 degree C. Contoh. Okey. So pressure line dia, okey, kalau dia duduk kat sini, pressure line dia adalah tadi kat sini P sama dengan 1.5 MPa. Okey. Kalau temperature, kalau 1.5 MPa, kalau 0.4, okey. Kalau 0.4, kamu cari dekat 0.4 pula, P 0.4 MPa. Berapa dia punya pressure? Berapa dia punya temperature? Pressure pula. Cuba tunjuk. Tak tahu. Tak, cari dekat table tu. Dekat table pressure dia 0.4 MPa. Berapa temperature dia? 145 145 degree Celsius. degree.
Okey. So dekat sini kamu tengok Okey. Kalau dekat 0.4 dia punya tahap didih 145 je. Sekarang ni dia punya pressure dia, temperature dia adalah 200. Dia duduk kat atas ni Ni 200 kamu, ni 200 dekat sini So dia duduk dekat, kedudukan dia adalah superheated. Sebab dia dekat luar sini. Ini superheated, ini mixture, ini liquid. Boleh dapat? Tak. Ni kan line dia. Tadi kan saya dah lukis. Ni line 1.5 MPa. Ni satu line ni, pressure line 1.5 MPa yang kamu dapat tadi tu pada 200 degree Celsius. Betul? Kamu yang baca tadi kan? Betul. Temperature kalau dia constant, dia straight je line dia. Tapi pressure dia akan menaik macam ni lah. Sebab dia pressure line, dia bukan temperature ataupun volume. Sebab temperature volume kat sini lah. Okay, so sebabkan dia pressure dia adalah 0.4, dia duduk line bawah sikit lah. Konon-konon ni kat bawah sini lah. Okay, tapi bila kamu check, dia punya temperature pada tahap didih dia, sebelah dia tu tahap didih dia, mixture tu tahap didih lah. Okay, 145 je. Sedangkan temperature dia 200. So maknanya pada 0.4 MPa, dia bila kamu naikkan lagi, benda ni dia boleh naik lagi tinggi lagi ni. Bergantung pada temperature dia lah. So dia naik lagi. So dia duduk dekat, sebabkan dia 200, 200 ke atas ni. So dia bertemu dekat sini. Ini dah lokasi pressure kamu 0.4, temperature kamu 200. Inilah point dia. So dia terkeluar daripada kamu punya bell shape. Okay, so dah terkeluar daripada bell shape, dia duduk dalam superheater. Boleh? Boleh, sir. Boleh. Okay. Alright. So duduk kat superheater. So kena cari dekat table superheater. Baru kamu akan jumpa 0.4 dan 200. Baru dapat value yang ni. Okay. Yang lain boleh? Boleh, sir. Okay. Boleh, sir. Nanti kamu picitlah kalkulator kat rumah. Okay. Cuba try pula buat. Boleh Try buat. Saya bagi try 5 minit. Ini P1, ini P2. Okay. Cari dia punya, kalau macam ni cari dia punya volume dulu. Cari volume. Cari V2 dulu. Boleh? Boleh Boleh Senyap je. Okay 5 minit.
Okay, dapat. Saya dapat diameter dia 10 meter. 10 meter. 18.58 sir. 18.58. Siapa jawab dia tu? Yang 18 Saya dapat 18.58. 18.58. 18.58. Okey. Ah. Okey. Siapa dapat 10 ni? Saya sir. Kafi. Hafi. Ha. Kamu pakai apa dia punya ni? Dia punya silinder. Bukan silinder. Dia cubic. Sphere. 4/3 pi R kuasa 3. 4/3 pi R cos 3. Okey. Dapat volume berapa? 53.89. Okey. Okey. Yang 18 tadi? Siapa tadi? 18? Saya. Hafiz sir. Dapat berapa dia punya volume? Dapat 3,360. 3,000? 3,360 meter cube. Hilang pula. Kamu tukar Hello? kamu tukar degree Celsius tak tu? Degree Celsius. Boleh tukar juga ke? Kepada Tadi saya cakap sebab ratio just pakai biasa je. Okey. Cuba kamu tengok. Cuba kamu tukar dulu, baru kamu nampak beza dia. Sebab yang ni bukan ratio. Ratio adalah nisbah. Okey, yang ni bukan ratio. Sebab dia dah panjang. Cuba kamu tengok. Okey. Okey, yang lain-lain? Ni Azmi ada, ni Azmi. Suka pula saya dengan nick ni. Ni Azmi dapat? Sekejap saya tak siap lagi. Kamu siap kat mana? Hilang terus. Kamu dah sampai mana dah? Terus hilang. Kita tunjuk last kali. Wan Azrai ada, Wan Azrai. Wan. Ada tak tu? Ada sir. Dapat? Ya, tengah kira ya. Kamu kira kat mana tu? Kamu sampai mana sekarang? Kat V2. B2 ke V2? V2. V2. Kamu kira macam mana? Saya buat V bagi T. Okey. V1. Boleh pakai formula yang mana satu? Pakai equation yang mana? Wan. Yang V1 bahagi T1 tu darat T2. V1 bahagi T1 darab V2. Macam terbalik je kamu buat ni. V2 lah nak cari. Kan? Okey, betul. Ya. Okey. So, siapa yang dapat 10 tadi tu dah betul lah tu. So, siapa nanti rujuk pada yang 10 meter tadi. Thank you sir. Okay. Okey, sir. So, kita proceed lagi. Sekejap saya share.
So ni tadi simple problem constant pressure. Okay. So kita pergi kepada isothermal. Sekejap saya buka pen. Okay, pen. Alright. So tadi constant pressure. Sebelum tu kita buat constant volume. So sekarang ni constant temperature. Alright. So constant temperature kita panggil sebagai isothermal. Okay. So isothermal constant temperature. So thermal temperature. Thermal temperature. So isothermal constant temperature. Isobaric bar constant pressure. Okay, bear in mind. Ingat sampai bila-bila. Sebab dalam soalan dia tak akan cakap pada kamu dia adalah constant temperature. Tak. Dia akan beritahu isothermal. Okay. So untuk isothermal dia punya equation dia dia buat daripada ni lah. So final dia ni dengan ni. Either one kita boleh guna. Sama ada dia bagi pressure dengan volume. Kalau tak ada pressure dengan volume, kita boleh guna mass, universal gas constant dengan temperature. Okay. So this is your general equation. Ini kalau kita pakai untuk gas pun boleh, untuk water pun boleh. Cuma nak cari dia punya inilah apa value-value semua ni. Okay. Okay. Untuk gas. Okay. Untuk gas. Untuk gas kita nak cari volume 2 ataupun volume 2 dengan volume 1, kita gunakan PVMRT. Okay. So macam biasa juga. Okay. So dia punya temperature adalah constant. So temperature dia tak ada. So kita akan buat dia begini. Okay. So bila kita dapat dia ni, this is your general equation dia lah. Sebab kita boleh tukar-tukar ni. Kita boleh tukar sebab dia sama kan. V2, V1. Okay. Terbalik kan, masukkan P. Okay. So masukkan P. So dah masukkan P. So masukkan sini P. Okay. So ini valid hanya untuk gas sahaja. Okay. Kalau untuk water tak boleh, kena pakai antara dua ni lah. Ni water sahaja. Ni water sahaja. Ini untuk gas. Gas kita boleh pakai yang ni ataupun pakai yang ni. Dua-dua boleh pakai. Should be no problem. Okay. Sebab kenapa water tak ada? Sebab water tak pakai PVMRT. Kita tak pakai. So macam mana nak cari ni? Kena cari dalam steam table. Macam tadilah. Nak kena tahu dia duduk dekat mana. Sama ada dia duduk dekat mixture ataupun dia duduk dekat superheated. Okay. So ini kita panggil sebagai isothermal. Okay. So dalam proses dia bentuk macam ni lah. Dia curve. Okay. So daripada yang ni naik ke atas. So volume dia berkurangan. Okay. So this we call it as a isothermal. Sebab apa? Kenapa dia ke belakang? Sebab bila dia buang pressure, okay, dia akan susut. Okay. Alright. So buang temperature, sorry, bukan buang pressure, buang temperature. Dia sejuk, dia kembali susut. Dia kembali susut macam tu. Alright. So kita tengok satu contoh. So a piston cylinder device initially contain 0.4 meter cube. Ni dia dah bagi awal-awal. Of air at 100 kPa and 80 degrees C. The air is now compressed to 0.1 meter cube in such a way that the temperature inside the cylinder remain constant. Ini dia dah beritahu awal-awal. Temperature remain constant, but volume is decreasing. Decrease, menurun. Okay. Determine the work done during the process. Okay. So kat sini ni dia punya equation lah. Nak pakai yang ni boleh, nak pakai yang ni boleh, nak pakai yang ni boleh, nak pakai yang ni boleh. Depend on the parameter dia bagi. So dalam sini dia bagi V1 dia dah bagi, P1 dia dah bagi, temperature 1 dia dah bagi. Okay. Sekarang ni V2 dia bagi. Okay. V2 sama dengan 0.1 meter cube. Okay.
Alright. So kita dah bagi. So dekat sini apa yang kita nak cari, apa yang kita nak cari, apa yang dia dah bagi, V dengan V dia dah bagi. V dengan V dia dah bagi, kita boleh guna either ni ataupun yang ni. Okay. Alright. So P ada. Okay. So maknanya kita boleh pakai kat sini lah. So P1 work sama dengan P1 V1 ln V2 over V1. Okay. P1 ada, V1 ada. Ln V2 ada, V1 ada. So masukkan fill in the blank, directly dapat jawapan. Okay. Senang. Sorry. Okay. Okay. Nak tukar kepada P1, P2 pun boleh. Pakai ni pun boleh. Either one. Boleh? Boleh Boleh sir. Okey. Itu yang saya nak dengar tu. Okey, buat yang ni pula. 5 minit. Yang ni lebih kurang lah. Tapi kamu tengok dia cakap isothermal. Nampak? Ini dia punya bahasa dia. Okey. 5 minit. Boleh buat Try tengok macam mana.
Okey. Dapat? Sir, yang R tu macam mana? R. Table dia. Table macam biasa. Table A1. Itu gas apa? Gas carbon dioxide. Ya. Yeah. Wan boleh Wan? Mana Wan Azrai? Wan Azrai ada? Bisa ya? Ada? Boleh dapat? Boleh dapat tak? Yes. Belum lagi. Ya. Kamu dah sampai mana dah? Wan, dah sampai mana dah? Tak, saya tak dapat lagi sir. Yelah, dapat sampai mana? Terus hilang? So saya tak dapat. Okey. Tak dapat. Apa yang tak dapat? Dia punya V2. V2? Yes. V1 dapat? Tu. V1. Nak cari V2, V1 tak ada, mana carinya? Yang 1.27 bukan V1 dia. Volume dengan kg kan jauh beza tu. Tu mes. Volume dengan kg jauh tu. Lainlah kalau saya dengan Zul Arifin. Tu sama. Tak, maksud saya 1.24 yang 1.24 1.24 1.4 bar pressure. 1.24 kamu dapat kat mana? Ni Azmi ada? Ni Azmi Nik mana Nik? Saya sir. Dah sampai mana dah? Saya sama dengan Wan sir. Sama dengan apa? Dah sampai mana dah? Ni Azmi. Hilang terus. Kena ketawa ke belakang. Kamu buat apa sebenarnya? Ada sir, bincang sir. Bincang. Okey, dah sampai mana dah? Bincang sini lah. Bincang sana buat apa? Bincang sini. Dah sampai mana dah? Dah sampai mana? Sekejap sir, tengah cari B1, B2 sir. Nak cari B1 macam mana? Kena ikut table ke sir? Table apa kamu nak ikut? Carbon dioxide ni. Okay. Ni Azmi hilang. Okay, kita ambil seorang lagi yang ni. V1 je kau sampai 0.96 ke? V1 tadi berapa? 0.
0.096 meter cube. Bukan Bukan, sikit je. Sikit lagi. Sikit Sekejap. je. Kamu pakai 0.0756 meter cube. tak clear. 0.0756 meter cube. Betul. Betul tu. Okey. Boleh cari kat V2 pula. V2 yang baru nak pakai yang ni. Ni V2. Okey. Sebab kita nak guna yang ni, V1 tak ada. Mana boleh guna? Dah lah nak cari V2, V1 tak ada. So kena cari V1 dulu, baru boleh pakai. Okay. So V1 dulu kena cari, baru boleh dapatkan V2. Okay. Boleh Saya nak seorang lagi lah. Muhammad Saifullah. Saifullah lah kan? Betul lah kan? Macam ni dia sebut nama dia. Hello sir. Dapat. Hello sir. Ya. Saya salah sir. Saya punya V1 0.09 sir. V1 0.09. Kamu pakai berapa kamu punya M tu? 1.27, betul? Ya, 1.27. Kamu punya R? Saya rasa saya punya R salah sir. 189. 189. Ya sir. 0 point. Kena jaga unit Jaga unit. Okey, jaga unit. Okey sir. Okey. So, Thank you, sir. nanti kan ni saya tak habis kan. Okey dah tu. Jap, mana dia punya ni dah hilang. Kat tepi ni. Okey. So, sini nanti kamu. Jap, saya cari dia punya. Jap. Mana pen tak keluar. Okey, so V tu sama dengan 1.079 meter cube. Okay. Right. So, kita pergi kepada adiabatik. Okay. So, adiabatik dengan isothermal dia lain. Okay. So, apa makna isothermal? Isothermal temperature dia constant. Okay. Tapi adiabatik dia tak ada no heat exchange. Dia dah jadi penebat keliling, tak ada heat masuk, tak ada heat keluar. Okay. So, kalau adiabatik no heat exchange, maknanya Q kosong. Q kosong. Okay. Heat Q kosong. Itu makna adiabatik. Tapi dia punya pressure adalah. Okay. So, untuk Q kosong, kita akan gunakan K. Okay. Macam saya cakap tadi PVN sama dengan constant. Tapi untuk adiabatik, kita boleh pakai K. K ni mana datang? Kamu kena tengok yang dulu ni specific ratio. So K sama dengan CP over CV. Okay. So ini untuk adiabatik ataupun isentropik. Adiabatik, isentropik lebih kurang. Okay. Sebab kamu punya N equation dia sama dengan K. Alright. So daripada sini rearrange, kamu akan dapat inilah, this is your equation. Okay. Alright. So untuk nak dapatkan point 1, point ni, kita boleh gunakan ini untuk
gas. Okay, ini untuk gas. Alright, kita boleh cari correlation between T1, T2, P1, P2 ataupun V2, V1. Depend on the mana yang kita nak cari lah. But for general equation untuk cari work, kita pakai yang ni. Okay, so nak cari satu-satu ni, kita boleh guna ni untuk gas. Okay, alright. So, biasanya, kecuali luar biasa, okay, adiabatik ataupun isothermal ni, adiabatik ataupun isentropik banyak digunakan untuk gas. Okay, untuk water jarang. Sebab jarang ada untuk water lah. Okay, ya, ini biasa kita pakai dekat gas. Nanti kita akan tengok dekat gas cycle. Okay, alright. Okay, so kita tengok contoh. Air at 20 degrees C in a cylinder of diesel engine is compressed from initial pressure of 1 atmosphere and volume of 800 cm cubic to a volume of 60 cm cubic. Okay, so assume that air behave as an ideal gas. K dia dah bagi, and the compression is adiabatic. Nampak? Adiabatic. Okay, find the final pressure and temperature of the air. Okay, so dekat sini dia dah bagi. Okay, so initial dia P1 sama dengan 1 atm. Okay, sama dengan 101 kPa. Okay, alright. So kat sini T1, okay, 20 degree C. Okay, and then dia bagi pula volume V1, okay, centimeter cubic. Okay, so P2 dia tak bagi, tak ada. T2 pun tak ada. Dia V2 dia bagi. Dia V2 dia bagi 60 meter centimeter cubic. Okay, K sama dengan 1.4. Okay, so first find the final pressure. So kalau dekat sini kita ada PT1, kita ada V2, V ada, kita nak cari final pressure. Okay, so kat sini kita tengok kita ada V2, kita nak cari final pressure. Okay, so kita akan gunakan equation yang ni. So P1 over P2. Okay, so convert ni dulu meter cube. Okay, so ini sama dengan, sebab apa? Sebab dia ada kuasa, kena convert. Nanti kalau tak ada kuasa, kalau convert nanti dia kecil. Okay, so K1 Sekejap. K1 K minus 1 over K sama dengan, silap, V2 over V1 K minus 1. K minus 1. Okay, so kita nak cari P2. So nak cari P2. So P1 ada, V2 ada, V1 ada, K ada, K ada. So terus dapat P2 kPa. Okay, so final temperature pula. So dekat sini kamu ada satu lagi T1 over T2. T1 over T2. Okay, so dah cari T2. So kat sini equation ni sama juga. Okay, equation sama. So T2 sama dengan, okay, boleh?
Yang ni mudah lah. Okay. Setakat ni, ada apa-apa soalan? Semua okey? Apa tu? Robot pula suara. Sir. Ha. Yang K tu dia yang bagi. Ulang balik. Putus lah. Sir. Yang K tu dia memang bagi ke kencari K2. K. Yang K sama dengan 1.4 tu. Kan dia bagi kan. Yang lepas ni kencari ke? Okey, macam ni. Kalau dia cerita adiabatik sahaja, cerita je adiabatik, automatik K 1.4. Automatik. Dia ada lebih, dia ada K dia 1 point berapa lebih. Tapi dia bukan ideal. Dia ada. Nanti kita akan tengok detail dia nanti. Dekat chapter 4. Kita akan tengok. Tapi for time being bila in general kita assume process to constant ataupun process to ideal, kita akan assume adiabatik K sama dengan 1.4. Okey. Dia ada bila dia punya proses kamu punya adiabatik tu tak berapa cun, kamu akan dapat 1.6, kamu dapat 1.7, 1.8. Boleh naik. Itu bergantung kepada dia punya CP/CV. Okey. Tapi untuk pembelajaran kita sekarang ni, kita assume di dalam keadaan ideal. Okey. Mana tahu nanti kamu nak further, tapi saya rasa taklah kot. Dalam bidang ni taklah kot. Tak tahulah, tapi mana tahu satu hari nanti kamu nak further, kamu nak buat master untuk yang ni, untuk buat internal combustion engine. Okey. So nanti kamu akan berurusan, kamu akan tengok K dia tak akan sama dengan 1.4. Dia akan 1.6, 1.3, depend on the process. Tapi untuk sekarang ideal 1.4. Okey? Boleh Boleh sir. Okey. So, okey. So, yang nanti kita akan sambung next week lah. Yang ni kita akan sambung next week. Okey So, jangan lupa next week cuti Isnin, Selasa. Kan? Betul sir.